Media sosial, medium paling pantas untuk menyampaikan maklumat menerusi pelbagai aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Bagaimanapun, kesahihan maklumat menerusi kesemua aplikasi itu boleh dipertikai. Namun, ramai yang tidak mengambil kisah faktor itu sebaliknya mempercayai bulat-bulat maklumat yang sebenarnya tidak benar. Lebih buruk lagi jika ianya satu fitnah. Apakah kekuasaan kita masih lemah dan tidak dapat menangani masalah ini? Atau adakah mentaliti rakyat kita masih ditakut lama? Dan saudara, bersama kami di studio ialah Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, Ahli Jawatan Kuasa Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi Majlis Profesor Negara yang juga Naib Kansler UNIMAI. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Terima kasih kerana jemputan ini. Baik, satu sebenarnya isu yang sudah lama dipertikaikan dan lebih-lebih lagi telah banyak masalah yang kita hadapi menerusi kaedah ini. Tabiat menyebarkan perkara yang tidak benar ataupun fitnah ini semakin menjadi satu barah ataupun penyakit yang semakin menular. Bagaimana pendapat Profesor? Kita harus faham bahawa secara nalurinya manusia ni dia mempunyai pendapat, persepsi dan juga perasaan tentang sesuatu perkara. Jadi benda ini sebenarnya wujud bukan semestinya dari sosial media sahaja. Ianya mungkin datang dari pelbagai sumber melalui pembacaan, melalui saluran-saluran yang lain, perbualan dengan rakan sekerja, perbualan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi perasaan ini sebenarnya dia ingin didengar, dia ingin meluahkan. Jadi apabila ia mendapati bahawa sosial media satu alternatif yang mudah dan boleh mereka menyuarakan pendapat dan juga didengari dengan cepat dan meluas, maka ia dipilih sebagai satu saluran alternatif untuk mereka. Jadi sebenarnya ia adalah menyuarakan perasaan mereka. Jadi sama ada ianya benar atau fitnah, itu adalah terpulang kepada pihak yang menerimanya ataupun membacanya. Ia harus menilai. Tetapi pada yang menghantar itu adalah sebagai satu saluran alternatif dan juga bagaimana ianya harus disampaikan kepada orang lain. Jadi pada saya sebenarnya ia sebagai satu kaedah lah untuk zaman sekarang ini orang ramai untuk menyuarakan perasaan, pendapat dan juga apa yang terpendam di dalam hati mereka. Ingin menyuarakan apa yang terpendam di hati mereka. Ya. Baik, saya ingin menarik perhatian Datuk. Jika senario negara kita sekarang, jika dulu tiada media sosial, jadi semua orang harus menunggu mainstream media untuk mendapatkan maklumat yang terkini ataupun apa yang telah berlaku. Tetapi sekarang ini sudah berbeza. Bagaimana pandangan Profesor? Itulah, kalau kita lihat sosial media ini, teknologi telah wujud lama. Lebih kurang 15 tahun dahulu lah, ya, di negara-negara maju. Tetapi di Malaysia ni teknologi ini wujud agak baru. Lebih kurang dalam masa 5-6 tahun dahulu lah. Jadi kematangan masyarakat kita dalam menerima teknologi ini agak masih rendah. Ya. Dan oleh kerana pendedahan pendidikan tentang penggunaan teknologi ini masih kurang di peringkat sekolah rendah ataupun di peringkat prasekolah. Ya. Yang kita hajar masih yang tradisional. Ya. Tapi kita harus ingat bahawa setiap bayi yang dilahirkan ini bersama dengan peralatan ICT. Jadi mereka harus didedahkan dari segi penggunaan yang positif tentang penggunaan teknologi ini. Jadi saya harap kita harus ada pendekatan lah, bagaimana untuk memberi pendidikan dan pendedahan teknologi-teknologi yang baru, bukan saja sosial media, mungkin yang lain-lain juga, supaya generasi muda kita tahu bahawa teknologi adalah untuk kegunaan kebaikan. Ya. Sebenarnya setiap teknologi itu dicipta adalah untuk tujuan kebaikan. Ya. Jadi terpulang kepada manusia lah, bagaimana mereka menerima dan juga menggunakan teknologi itu, sama ada untuk kebaikan, sama ada untuk keburukan atau untuk menghapuskan sesuatu. Ya, jadi itu terpulang kepada kita sebagai satu masyarakat harus bertanggungjawab bersama bagaimana untuk memberi pendidikan yang betul tentang penggunaan positif sesuatu teknologi itu.
Baik, melihat kepada kaedah di hujung jari yang berlaku ketika ini, jika ada mereka di luar sana yang terlihat ataupun menjadi saksi kepada sesuatu kemalangan ataupun apa sahaja, mereka ingin sekali ataupun terdorong menjadi orang pertama yang memviralkan perkara itu. Tetapi pada pendapat Profesor, apa sebenarnya cara ataupun apa jalan utama yang harus mereka lakukan untuk membolehkan perkara itu diviralkan tetapi dalam bentuk ataupun dalam satu keadaan yang betul, sahih dan tidak menyusahkan pelbagai pihak? Sebenarnya sebelum membuat sesuatu penilaian tentang satu isu itu, kita jangan hanya melihat kepada satu sumber saja maklumat. Mereka yang bijak akan mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Dan mereka harus tahu menilai sumber-sumber ini sama ada sahih, betul ataupun ada logiknya, ada rasionalnya. Sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi selepas itu barulah dia boleh meluahkan perasaannya selepas membuat penilaian yang betul. Bukan hanya mengikut perasaan, dan oleh kerana kemudahan teknologi itu yang mendorongkan mereka untuk cepat membuat keputusan. So, jadi nasihat saya kalau boleh jangan terlalu mengikut teknologi yang pantas. Sebab teknologi akan terus lebih pantas. Tapi kita harus memikirkan bagaimana kita mengawal teknologi untuk kepentingan kita, untuk kebaikan manusia sejagat lah. Jangan terpengaruh dengan teknologi terlalu taksub hingga kita nak segera, nak cepat, nak banyakkan kita punya hebahan tu hingga kita lupa bahawa tanggungjawab sebagai pengguna. Sebab bila kita dah hantar tu, dah tak boleh nak tarik balik lah. Jadi dia akan bersebar luas. Jadi dia punya akibat tu mungkin amat buruk. Jadi kepada saya, kita harus melihat dari segi implikasi dia, kesan dia, bukan saja untuk melayankan perasaan kita seorang saja. Baik, kalau kita boleh imbas kembali dalam kes Loyat tempoh hari, ramai yang menjadi keyboard warrior seolah-olah mahu menjadi ejen provokasi, menyebarkan isu perkauman yang boleh menggugat perpaduan kaum. Dan bagaimana pula mengenai perkara ini, Prof? Beginilah, pada saya, ini pendapat peribadi saya lah, isu Loyat ni sebenarnya sebagai satu kejadian yang kebetulan. Hanya kebetulan? Kebetulan. Sebenarnya isunya kecil saja. Seseorang mencuri barang. Ini berlaku di mana-mana. Tapi kita harus faham, kita jangan lupa bahawa sebenarnya ada isu di sebaliknya. Isu yang telah begitu mendalam, yang telah lama terpendam, yang hanya menunggu satu saja pencetusnya. Insiden pencetus. Jadi kebetulan Loyat menjadi insiden pencetusnya. Jadi oleh kerana itu adalah sentimen yang terwujud agak lama. Dan tidak ada tindakan dari pihak tertentu untuk melayani perasaan dan sentimen yang ini. Hingga kan dia menjadi satu keadaan yang tak dapat dikawal. Sebenarnya boleh dikawal jika kita ada satu sistem yang dapat mengukur dari segi impak sosial media ini. Maknanya kalau kita dapat lihat dari segi keseluruhan sosial media telah agak hangat, maka pihak yang tertentu harus mengambil tindakan segera. Masalahnya apabila tidak ada sistem yang dapat melihat keadaan ini, maka tidak ada tindakan segera. Jadi tindakan segera, jadi maksudnya orang lain terus menggunakan sasaran ini untuk kepentingan mereka sendiri. Baik, bagaimana pula dengan tahap penguatkuasaan kita sekarang ini? Sudah cukup berkesan atau bagaimana, Prof? Saya rasa cara penguasaan kita hari ini tidak boleh diguna pakai dengan teknologi yang sekarang ini. Kita harus bergerak mengikut perkembangan teknologi. Jadi penguasaan kita haruslah telus dan konsisten, dan juga dia mesti tegas. Apa-apa pun sekarang sebarang bentuk perundangan, akta seperti akta hasutan, seperti akta Whistleblower Protection Act dan sebagainya itu dah ada. Tapi kita penguasaan itu mestilah telus, mestilah konsisten. Bukan kita pilih. Insiden ini kita apply, insiden ini kita apply. Dan mesti tegas. Kalau dari negara maju itu dia tegas dan konsisten, maksudnya masyarakat tahu. Kalau dibuat, dia akan ada implikasi dia. Jadi kepada saya lah, benda ini harus penguasaan tu dan takbir urusnya. Mesti come together, governance dan juga takbir urus come together. Dan mesti ada satu usaha di peringkat lebih besar
supaya kita mempromosikan sosial media sebagai benda yang positif. Masalahnya kita selalu mewawarkan dia negatif. Jadi persepsi orang pun akan negatif. Kita harus tukarkan, kita banyak lagi penggunaan sosial media yang positif. Macam perniagaan, untuk kawalan pengurusan bencana alam, pendidikan. Sekarang pelajar boleh dapat tahu dia punya result dan sebagainya secara sosial media. Kenapa kita tak wawarkan benda ni? Penggunaan yang positif tentang sosial media. Ya. Saya rasa persentage penggunaan negatif ni kecil kan. Tapi itu yang lebih dipercakap ke orang sebab negatif kan, sensasi. Tapi yang banyak positifnya harus kita wawarkan. Mungkin cara pelaksanaannya harus berbeza, Ya, Prof. saya rasa. Sebab itulah kami di Majlis Profesor Negara mempunyai peranan lah untuk cuba mempromosikan penggunaan ICT secara positif dan juga membuat kajian dan memberi nasihat kepada kerajaan apakah tindakan yang harus kita buat. Contohnya, sosial media ini kita telah letakkan sebagai satu bidang keutamaan dalam rancangan Malaysia ke-10 dan juga mungkin rancangan Malaysia ke-11. Supaya ianya akan diambil tindakan dari segi penyelidikan, dari segi penguasaannya dan juga dari segi teknologi yang boleh dibuat secara lokal, secara tempatan. Ya. So saya harap benda ini akan kami bawa semula di majlis kami untuk dibincangkan. Mungkin kita akan buat satu cadangan kepada pihak kerajaan bagaimana sosial media ini boleh digunakan secara positif dan membantu generasi muda kita dan negara kita untuk mencapai kejayaan yang lebih tinggi lah. Baik, untuk memasukkan atau mematikan media sosial ini sudah tentu kita tidak boleh berbuat demikian kerana kita menuju ke era yang lebih tinggi. Ya. Baik, ada atau tidak satu cara yang mungkin dicadangkan oleh Majlis Profesor Negara untuk adakan satu medium jika ada satu-satu maklumat yang benar-benar tidak sahih ataupun yang boleh menggugat keamanan, bloknya ataupun rangkaian itu dihapuskan serta-merta? Sebenarnya bidang kuasa itu bukan di bawah Majlis Profesor Negara lah. Kita dah ada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang telah mempunyai peraturan dia, perundangan dia yang sedia ada. Dan mereka boleh membuat tindakan-tindakan yang sedemikian. Apa yang kami di Majlis Profesor Negara buat adalah mencadangkan suatu sistem yang mana menggunakan konsep big data, analitik. Maksudnya kita boleh membuat satu aplikasi yang boleh melihat sentimen masyarakat, katakan kumpulan tersebut. Dan bila kita dapat melihat bahawa sentimen itu agak agresif pada level tertentu, dan kita boleh salurkan maklumat ini kepada pihak berkuasa. Supaya pihak berkuasa boleh buat keputusan sama ada nak blok ke ataupun sebagainya. Kami boleh membantu dari segi membangunkan aplikasi dan juga kerangka kerja supaya sebarang aktiviti dalam sosial media ini boleh dikawal selia. Kita tak nak jadi macam polis. Ya. Kita kalau boleh janganlah kita nak cuba kawal ketat. Ya, tapi kita harus memfokuskan kepada mereka yang mempunyai niat tidak baik. Ya. Jangan kita pula nanti menghukum mereka yang menggunakan cara baik. Ya. Undang-undang kita harus adil. Kita cuma harus melihat kepada mereka yang menggunakan dengan cara tidak baik dan cuba mendidik mereka, dan kalau mereka masih tidak berubah, jadi tindakan tertentu harus diambil. Baik, dan apa yang paling penting adalah kematangan setiap pengguna itu. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid. Beliau merupakan ahli jawatankuasa Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi Majlis Profesor Negara yang juga Naib Chancellor UNIMAI. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.